Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Analisis Kedudukan Jenayah Pondan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah Negeri-Negeri di Malaysia dan menurut Hukum Fiqh Jenayah. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Siti Nur Farah binti Amir, Ain Kamalin, Aklimah Nasrul Islam dan juga Nur Syuraizah Munirah. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan hari ini dengan pengenalan jenayah pondan. Gejala maknyah dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia merupakan satu fenomena yang semakin ketara dan amat membimbangkan. Selain itu, menurut fiqh jenayah, maknyah dikenali sebagai perkataan Arab mukhannas iaitu yang berasal daripada hanatha mukhannas. Mukhannas bermaksud seseorang yang berperwatakan dengan perwatakan perempuan dalam pergerakan dan gaya penampilannya. Definisi ini adalah merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i. Seterusnya, menurut Perundangan Islam di Malaysia, jenayah pondan merupakan kesalahan jenayah syariah yang boleh dikenakan tindakan di mahkamah syariah. Tambahan pula, semua negeri di Malaysia mempunyai beberapa peruntukan khusus melibatkan transseksual. Contohnya dalam Seksyen 30 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 memperuntukkan lelaki berlagak seperti perempuan. Akhir sekali, menurut kajian Muhammad Izzuan, satu statistik berkaitan jenayah pondan di Malaysia pada 2018 telah dibuat iaitu adalah sebanyak 30,000 orang maknyah ataupun pondan. Dan rata-rata 70 hingga 80% terdiri daripada orang lelaki yang berbangsa Melayu yang beragama Islam. Kita pergi kepada isu dalam peruntukan. Yang pertama, isu berkenaan dengan perbezaan elemen pembuktian kesalahan jenayah pondan. Menurut enactment kesalahan syariah negeri Melaka 1991, berdasarkan pada Seksyen 72, seorang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam tanpa alasan yang munasabah adalah merupakan suatu kesalahan. Dan apabila disabitkan, kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Enactment kesalahan syariah negeri Melaka ini masih memberikan ruang kepada mana-mana lelaki yang berpakaian seperti perempuan yang mempunyai alasan yang munasabah adalah dikecualikan daripada kesalahan jenayah tersebut. Namun, isu yang menjadi persoalan di sini ialah sejauh mana takrifan alasan yang munasabah yang disebut di dalam enactment itu. Bagi elemen, alasan yang munasabah itu juga tidak disebut di dalam negeri yang lain. Kita lihat pula kepada enactment jenayah syariah negeri Pahang, Pulau Pinang dan wilayah persekutuan. Elemen kesalahan bagi negeri-negeri berikut ialah hendaklah perbuatan tersebut dibuat atas alasan tidak bermoral. Manakala bagi enactment jenayah syariah negeri Melaka, Sabah, Kelantan dan Negeri Sembilan tidak menggunakan elemen alasan yang tidak bermoral. Bagi enactment kesalahan jenayah syariah negeri Pahang pula, ia menggantikan istilah alasan yang tidak bermoral kepada alasan tidak berakhlak. Oleh kerana disebabkan perbezaan istilah-istilah berikut, ianya dianggap sebagai tidak jelas kerana dibiarkan bebas untuk ditafsirkan oleh penguasa setiap negeri. Kita pergi kepada isu kedua iaitu isu Undang-Undang Rentas Sempadan. Isu ini berlaku apabila pelaku melakukan kesalahan di luar sempadan ini sukar untuk diambil tindakan oleh sebab bidang kuasa mahkamah syariah yang tidak menjangkau kes-kes jenayah syariah yang berlaku di luar negara. Tiada undang-undang syariah di Malaysia yang membolehkan tindakan undang-undang diambil kerana peruntukan yang sedia ada adalah terbatas dan tertakluk di bawah bidang kuasa tempatan sebuah negeri sahaja. Namun, jika dilihat kepada undang-undang sivil, terdapat beberapa peruntukan yang boleh dirujuk berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan di luar sempadan. Akan tetapi, bagi kesalahan seorang lelaki berpakaian seperti perempuan atau menyerupai perempuan adalah amat sukar. Antara kelompangan yang terdapat dalam kesalahan jenayah pondan ialah takrifan lelaki berlagak seperti perempuan di bawah Seksyen 72 Enactment Kesalahan Syariah 1991 ada menyebut berkaitan alasan munasabah, namun tidak dinyatakan dengan jelas alasan tersebut. Sebagai contoh, penyakit GID, Gender Identity Disorder, di mana dalam kes Juzaili mereka menggunakan alasan penyakit GID tersebut bagi melepaskan diri, akan tetapi alasan mereka tidak diterima. Selain itu, tiada peruntukan khas bagi kesalahan maknyah di media sosial. Di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, penguatkuasa agama tidak boleh mengambil tindakan semata-mata dia seorang maknyah.
pihak pendakwa perlu membuktikan bahawa dia menjadi maknyah di tempat awam dengan tujuan tidak bermoral. Jika perlakuan dimuat naik ke media sosial, ia tidak dikira sebagai tempat awam. Seterusnya, kekurangan kualiti penguatkuasaan telah menyebabkan wujudnya kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang. Kebanyakan pegawai penguatkuasa agama berkelulusan pengajian Islam, namun tidak semuanya mempunyai latar belakang dalam undang-undang syariah. Hal ini mengakibatkan berlakunya insiden salah tangkap. Yang terakhir, tiada peruntukan dalam undang-undang yang membolehkan dikenakan tindakan terhadap pesalah maknyah di luar Malaysia. Sebagai contoh, kes ahli perniagaan Muhammad Sajad Kamaruzaman atau Nur Sajad tidak dikenakan tindakan berhubung perbuatannya mengenakan telekung semasa menunaikan umrah. Terakhir berkaitan dengan cadangan pindaan. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pelaksanaan hukuman yang sedia ada. Sehubungan itu, jumlah denda yang diperuntukkan dalam enakmen jenayah ataupun kesalahan syariah perlu dipertingkatkan dan dinaikkan sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Jangka masa untuk hukuman penjara juga perlu ditambah bagi menanam rasa takut dalam kalangan pesalah. Seterusnya ialah berkaitan dengan isu undang-undang rentas sepadan di mana badan legislatif negara perlu mengemukakan peruntukan yang baru yang bersifat komprehensif agar kesucian agama Islam tetap terpelihara dan imej baik negara sentiasa didokong sama seperti kesalahan-kesalahan jenayah yang lain. Seterusnya, usaha-usaha penyeragaman perundangan syariah perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak kerajaan bagi memudahkan pelaksanaan undang-undang tersebut di setiap negeri dan juga mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah dengan memberi takrifan yang sewajarnya berkaitan dengan alasan munasabah dengan menyelaraskan penggunaan maksud tersebut di semua negeri.